pukul 2.55 kan kita mula, kita tunggukan semua yang masuk dulu. 2 minit lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih Blikat, Sirih Pinang, Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Ustazah Nurul Syahada binti Muhammad Tamizi, Guru Kafah SK Tanjung Medang. Ustazah Nur Hayati binti Ahmad, Guru Kafah Sekolah Kebangsaan Cina. Yang dihormati hadirin-hadirat dan juga anak murid semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izin inayah dapat kita bersama-sama dalam webinar pendidikan pada petang ini yang bertajuk iaitu persediaan menghadapi akhir balik. Kami dari pihak majlis sangat mengalu-alukan kedatangan para hadirin hadirat ke dalam webinar ini
Terima kasih sudi luangkan masa puan-puan dan juga anak murid semua pada petang ini. Okey. Sebelum saya mulakan, izin saya memperkenalkan dahulu sedikit tentang penceramah kita petang ini, iaitu Ustazah Nurul Syuhada binti Muhammad Tamizi yang akan memberi penerangan tentang persediaan menghadapi akhir balik. Secara ringkasnya, Ustazah Nurul Syuhada binti Muhammad Tamizi adalah Ustazah Guru Kafah di SK Tanjung Medang. Ustazah ni lahir di Kuantan, membesar di Muazzam, sekarang menetap di Tanjung Medang Pekan. Pendidikan awal sekolah rendah Muazzam Syah, sekolah menengah Bukit Iba, sekolah tinggi agama Sultan Abu Bakar, kuliah dan seterusnya melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustazah Nurul Syuhada binti Muhammad Tamizi untuk menyampaikan webinar persediaan menghadapi akhir balik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara? Boleh. Boleh. Okey, cumanya nak tahulah sebab segini hujan. Takut mengganggu line lah. Okey, kalau boleh dengar maksudnya okey lah tu line-nya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Harap-harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Okey, petang-petang ni dengan cuaca yang mendung, cuaca yang hujan, kita dapat lagi bertemu untuk meluangkan masa sedikit sebanyak. Perkongsian yang Ustazah bakal kongsikan ini semoga mendapat manfaat kepada semua, harap-harap begitulah. Okey. Untuk seterusnya, okey, Ustazah teruslah masuk pada tajuk hari ini adalah tajuk persediaan menghadapi akhir balik. Okey, slide seterusnya. Okey, pengertian akhir balik. Dari sudut akil bermaksud dari sudut bahasa berakal, memahami atau mengetahui. Balik pula bermaksud seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa. Akil balik ada satu peringkat dalam hidup di mana tubuh badan berubah dari seorang kanak-kanak kepada seorang dewasa. Ia disebabkan bahan kimia yang terdapat dalam badan dipanggil hormon. Dalam kalangan kita ni mungkin ada yang sudah akhir balik kan, ada yang belum lagi. Tapi ini adalah persediaan untuk kita menghadapi akan datang. Kalau yang sudah akhir balik tu kita tengoklah apa-apa yang perlu kita buat semasa kita sudah akhir balik. Dan apa yang belum, kalau kita yang belum akhir balik, persediaan awal supaya kita tahu macam mana akhir balik tu nanti. Setiap orang akan mengalaminya cepat atau lambat sahaja. Okey, seterusnya. Tentang cuba tengok dalam gambar yang Ustazah sertakan ni kan. Gambar ni adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tengok di peringkat awal adalah kanak-kanak. Semua mengalaminya. Kita membesar daripada kecil sehingga dewasa. Ada tak orang daripada dewasa terus dia menjadi kecil? Tak ada kan? Sama juga macam tumbuhan. Tumbuhan pun daripada biji benih membesar dari menjadi sepokok yang besar. Cuba tengok dalam gambar ni. Peringkat kanak-kanak, peringkat kalau tengok gambar yang tangan lambai-lambai tu, dia sekolah macam tadika lah. Yang pegang bola tu, gambar yang pegang bola tu dia sekolah rendah, yang pegang buku tu sekolah menengah dan bekerja seterusnya dan menjadi usia lanjut. Kalau adik-adik fahamlah dalam gambar ni, di mana peringkat kita bila akhir balik tu bagi seorang perempuan dan lelaki. Peringkat mana yang gambar-gambar ni yang ikut kepahaman lah. Siapa boleh bagi pendapat? Syasha, ni Syasha boleh Syasha? Tahu tak? Kalau tak tahu tak apa, satu cerita. Pada peringkat perempuan, kebiasaannya di sekolah rendah. Tengok yang bergambar bola ni. Ini gambar lelaki kan, tetapi peringkatnya biasanya perempuan mengalami akhir balik permulaan di peringkat sekolah rendah. Manakala lelaki sekolah rendah memang jarang, saya sangat rasa tiada kot yang sekolah rendah dia akhir balik. Lelaki dalam yang gambar yang pegang
pegang buku tu. Okey, peringkat lelaki dia akhir balik dia meningkat remaja. Okay, nanti kita akan tengok seterusnya untuk yang akan datang. Ini adalah peringkat-peringkat perkembangan manusia yang mana akhir balik tu bermula dari mana. Kanak-kanak memang tiadalah dan yang sekolah rendah, sekolah rendah ni adalah untuk sekolah rendah ni untuk perempuan biasanya dan sekolah menengah ni adalah untuk lelaki. Okey, seterusnya. Okey, dalil akhir balik. Kalau kita tengok, dalil akhir balik ni banyak sebenarnya. Saya boleh adakan sini ni dari segi dalil dari segi Al-Quran kan. Kita tengok dalam surah An-Nur ayat ke-59. Perkataan yang menunjukkan akhir balik di sini adalah balagha al-fal minkum hulum. Okey, balagha hulum di sini yang bermaksud apabila anak-anak kamu telah sampai membalik, hendaklah meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka minta izin. Okay. Ayat ini menerangkan tentang kalau anak-anak itu sudah sampai umur, dia kena meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa dia. Okay, masalahnya masa anak-anak yang belum, macam adik-adik sekalian ada yang sudah balik, ada yang belum. Tapi untuk persediaan awal ini adalah dalil yang mana ketika sudah kita balik lah kan. Ketika mana kita sudah sampai umur dewasa, apa-apa kena minta izin dulu. Okay. Tengok dalil kedua pula dia tentang apakah dia masuk dengan akhir balik di sini. Dalil dia tentang, cuba tengok ayat yang baca pertama, balaghun nikah. Okay, maknanya sampai umur untuk menikah. Balik yang dimasuk kat sini, balik cukup umur menikah itu adalah dah masuk akhir balik. Okay, dalil yang ketiga dan keempat ni dia menerangkan tentang cukup umur, maksudnya sempurna akal lah. Ustazah tak terangkan sesuatu tapi secara kesimpulan dalam surah-surah yang Ustazah bagi dalil ni. Okey, nampak yang ketiga dengan empat ni, surah Al-Ahqaf ayat 15 dan surah Al-Qasas ayat 14 ni, dia menerangkan tentang cukup umur tu balagha asyuddah yang dimaksudkan di sini adalah cukup umur sempurna akal pada mana yang dimaksudkan akhir balik lah. Okey. Seterusnya kita tengok slide seterusnya. Okey. Dalil akhir balik ni juga kita tengok daripada segi hadis pula. Dari segi hadis, rufi'a qalamu an salasin an as-sabi hatta yahtalim. Maksudnya diangkat pena pada 3 keadaan, antaranya daripada budak sehingga dia bermimpi. Okay, ini adalah dalil yang menunjukkan akhir balik. Okay. Dan dalil yang kedua ni maksudnya dalil yang kedua ni maksudnya Allah SWT tidak akan menerima solat orang yang telah berhaid melainkan dengan menutup kepala. Ayaqballahu salata haidin illa bil khimar. Okay, maksudnya hadis ni di sini menunjukkan maksud solat itu tidak diterima selain kalau kita tidak tutup kepala. Ni untuk perempuan lah. Bila seorang tu sudah haid ada ke orang lelaki? Ada kan? Semua perempuan. Jadinya bila kita sudah mencapai usia akhir balik, maksudnya tanda-tanda tadi kita akan belajar kejap lagi. Kita waktu nak solat kena tutup kepala, maksudnya sempurnalah tutup aurat kita. Okey. Seterusnya. Okey. Tengok dalam keadaan sini, umur akhir balik. Bila mana lelaki dan perempuan itu memulakan akhir balik tu. Cuba tengok dalam gambar yang pertama ni, gambar lelaki. Gambar lelaki 14 tahun, 15 tahun. Dia ada hadis dalil menerangkan ketika mana waktu perang ada sahabat Nabi, Ustazah lupa nama siapa, dia menyerahkan diri dia untuk ikut perang. Masa tu umur dia 14 tahun. Ketika tu umur dia 14 tahun, dia nak ikut Nabi pergi perang. Tapi Nabi cakap, baiklah dulu. Maksudnya Nabi tak izinkan dia ikut berperang sekali masa tu perang Uhud. Kemudian masa perang Khandaq pula, dia serahkan diri dia kepada Nabi untuk nak ikut perang masa tu perang. Lepas tu Nabi izinkan sebab masa tu umur dia dah 15 tahun. Okey, dalil inilah yang ada perbahasan ulama yang mengatakan umur lelaki 14 ataupun 15. Dia ada tanda-tanda dia. Ini secara nampak secara umum lah. Okey, untuk yang perempuan pula, paling awal umur akhir balik perempuan kebiasaannya dalam 9 tahun sehingga 15 tahun. Okey, dia bermula ada tanda-tanda juga. Kejap lagi kita akan belajar tentang tanda-tanda akhir balik untuk yang perempuan dan lelaki. Tapi kebiasaan dia umur dia dan perempuan 9 tahun sehingga 15 tahun, 17 tahun. Tapi perempuan jika tidak haid, tidak period, tidak
mengalami uzur pada masa-masa tertentu, pada masa yang dinyatakan, kita kena check lah di hospital, kemungkinan ada masalah. Sebab rahim ni, head ni bermula daripada rahim yang bersih, rahim yang panggil apa? Kita punya sistem, kita punya reproduksi kita tu sempurna, baik. Dia akan mengeluarkan setiap bulan adalah kena keluar darah tu kan. Okey, seterusnya okey, tengok tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik bagi lelaki. Okey, sebab hari ni kan petang, hujan lagi lengang, jadinya Ustazah ni tak naklah melengah-lengahkan kita punya ni pengisian. Ustazah kalau boleh nak bagi secara padat dan dapatlah apa yang nak disampaikan untuk hari ni. Okey, tanda-tanda balik lelaki, cuba tengok. Yang pertama tu mimpi basah atau keluar mani. Okey, keadaan yang mana seseorang lelaki tidur, dia bermimpi sesuatu perkara yang mungkin menyeronokkan bagi dia, tiba-tiba dia bangun, seluar dia rasa basah. Dia berfikir, apa ni, inikah yang dikatakan buang kecil dalam ketika tidur ke? Okey, masa tu kalau buang kecil mestilah berbau hancing kan. Okey, tapi di mimpi dia basah. Apakah tu? Kemungkinan dia adalah keluar air mani. Okey, tengok juga pada perubahan dia. Perubahan dari segi bentuk badan dia. Dia dah membesar, dia dah meninggi, muka dia pun dah lain. Okay. Perubahan tu memang kita nampak lah dari segi pembesaran dia. Okay. Tanda-tanda balik bagi lelaki juga adalah pertumbuhan bulu seperti misai, janggut, ketiak dan bulu kemaluan. Okay. Pertumbuhan, contohlah ada sesetengah orang dia tidak bermimpi tetapi dia mengalami tanda-tanda balik seperti tumbuh bulu seperti misai, janggut dan lain sebagainya. Jadinya ini pun merupakan salah satu tanda-tanda balik bagi lelaki. Ada setengah orang dia tidak bermimpi pun tapi dia ada tanda-tanda ni. Perubahan badan dia ada, pertumbuhan dia dan maknanya dia sudah akil balik. Okey, lagi satu kita tengok tanda-tanda balik bagi lelaki adalah melalui perubahan suara. Suara yang sebelum ni kanak-kanak kita dengar suara dia halus, nyaring. Satu masa tiba-tiba suara dia garau. Bermakna anak-anak tersebut sudah mengalami tanda-tanda akil balik. Tanda-tanda ni berperingkat. Maksudnya dia bukan ada sekaligus. Mungkin dalam tahun ni badan dia berubah sikit. Mungkin depan sikit bulu dia naik, janggut-janggut ada sikit, ada misai sikit-sikit. Bukan nampak macam lebat terus, tak. Dia berperingkat. Okey, seterusnya kita tengok pada tanda-tanda balik bagi perempuan. Okey, apakah tanda-tanda balik bagi perempuan? Yang pertama, keluar darah haid. Darah haid ni keluar dekat mana? Bukan dekat hidung, bukan dekat mulut, dekat kemaluan perempuan. Okey, kita belajar ni kita tak perlu malu. Memang malu untuk menyebut tapi sebagai untuk pengetahuan kita kena tahu juga. Nanti kan cakap, mak saya dah haid, keluar darah kat mana? Kat mulut. Darah mulut dia contohnya. Bukan tak ada. Itu darah yang keluar dari kemaluan. Dia bukan ada sakit. Keluar darah tu dia tak sakit pun. Bukan sakit maksudnya luka, bukan cedera, bukan sebab jatuh, bukan. Dia keluar secara tiba-tiba. Kita tak boleh nak paksa dia berhenti, kita tak boleh nak suruh dia keluar. Contohnya kita nak sangat dia keluar, kita buat sesuatu, toreh ke apa ke tak, dia keluar secara semula jadi. Okey. Tanda-tanda balik bagi perempuan pula adalah yang kedua, perubahan bentuk badan. Okay, kalau tengok bentuk badan sebelum ni straight je, tapi bila mana perempuan tu sudah akil balik, nampak perubahan dia macam adalah bentuk atas, bentuk pinggang ramping sikit bentuk ni kan. Okay, nampaklah bentuk-bentuk perubahan badan tu sendiri. Okey, yang ketiga pula tanda-tanda balik lelaki, tanda-tanda balik bagi perempuan adalah sama je macam lelaki. Pertumbuhan bulu seperti bulu ketiak dan bulu di kemaluan. Cumanya perempuan tak adalah misai, janggut semua tak adalah kan. Laki je ada yang tu. Perbezaan dia sikit je. Okey, ni pun sama berperingkat, bukannya sekaligus. Contoh dia dah balik tu tapi mungkin ada yang pertama kali balik dia tak tumbuh lagi. Ada, memang dia berperingkat. Ada setengah orang dia dah balik bertahun-tahun baru tumbuh. Okey, itu adalah dia ikut hormon seseorang. Bukan semestinya ada. Tapi yang pertamanya bagi perempuan dia adalah keluar darah haid, itu menunjukkan dia sudah balik. Okey, seterusnya. Okey. Ni saya sentuhlah sikit tentang tempoh keluar darah haid kita ni. Okey, ni untuk lelaki pun walaupun bukan berkaitan dengan dia tetapi lelaki pun kena tahu sebab murid-murid lelaki pun kena tahu sebab cuba tengok.
orang terdekat dengan dia. Mak dia pun perempuan, dia ada kakak yang perempuan, dia ada adik yang perempuan, dia ada anak saudara yang perempuan. Maknanya berkenaan dengan ni pun dia kena tahu berkenaan dengan hukum-hukum haid juga sebagai panduan dia. Okey. Cuba tengok bilangan minimum. Bilangan minimum ni dimaksudkan di sini adalah bilangan yang paling sedikit. Paling sedikit tempoh keluar darah haid adalah sehari semalam. Okey, sehari semalam paling sikit lah. Okey, bilangan maksimum dia, bilangan yang paling banyak 15 hari, 15 malam. Ada setengah orang dia keluar lebih pada 15 hari, 15 malam. Okey, bermakna di situ bukan dihukumkan dengan darah haid, tetapi dinamakan dengan darah istihadah. Okey, maknanya darah penyakit. Okey, kebiasaan bagi perempuan mengikut lama Imam Syafi'i sekitar 6, 7 dan 8 hari. Sekitar itulah. Biasa 6, 7, 8 tu memang biasa. Okey, biasa 7 hari. Ini adalah pendapat setelah dikaji oleh Imam Syafi'i kan. Kita ngikutnya. Okey. Antara tanda-tanda seseorang itu suci daripada haid atau nifas ada dua. Okey. Darah nifas saya tulis di sini sebab kita berkaitan dengan perempuan ada tiga jenis darah perempuan. Kalau bahas tentang darah ni kita boleh buat satu lagi webinar sebab berkaitan dengan darah ni dia banyak. Dia ada darah haid, dia ada darah nifas, dia ada darah wiladah. Okey. Nah, hari ini Ustazah terangkan tentang haid sahaja sebabnya semua tu wiladah dengan darah nifas ni hanya ada ketika bila seseorang tu sudah berkahwin dan melahirkan anak. Okey. Sekarang ni untuk adik-adik semua ni tak perlu pun tentang darah nifas. Okay, hari ni tentang darah haid saja. Okey, bila mana tanda seseorang itu suci daripada haid tu ada dua keadaan. Yang pertama, kering daripada darah. Maksudnya darah dia tak ada. Permulaan darah yang keluar tu memulanya darah akan jadi macam kecoklat-coklatan ataupun kehitaman. Lepas tu baru darah berubah menjadi warna yang sebenar. Bila nak habis pun dia akan kembali macam warna yang kehitaman ataupun warna yang berubah jadi macam kecoklat-coklat. Okey. Habis tu dia tak habis lagi. Maksudnya dia masih lagi haid. Bila habis yang betul-betul keluar cecair putih. Cecair putih tu bermaksudnya itu memang dah suci betul-betul dan dia boleh kena mandi wajib. Okey, itulah tanda-tanda habis. Tanda-tanda seorang tu suci daripada haid ataupun nifas. Okey, seterusnya. Okey. Apakah perkara yang dilarang ketika berhadas? Okey, apa perkara yang dilarang ketika berhadas besar? Berhadas besar ni apa? Okey, semua dah maklum. Perkara yang dilarang ketika berhadas besar ni, hadas besar yang kita punya kat sini yang kita pernah belajar sebelum ni berkenaan dengan haid, nifas, keluar mani, berjunuk, mati selain mati syahid kan. Tapi yang kita dibahas kat sini tentang perkara ni je lah, haid, nifas, keluar mani dan junuk. Sebab apa? Mati selain mati syahid tu orang yang kena mandikan dia, bukan jenazah tu mandikan diri sendiri kan. Okey, ini adalah perkara yang dibahaskan di sini. Okey, seterusnya. Okey. Perkara yang dilarang ketika seseorang itu berada dalam keadaan berhadas besar iaitu haid, nifas, keluar mani dan berjunuk. Apa yang dilarang? Apa yang tidak boleh mereka-mereka ni buat? Contoh lelaki dan perempuan sama je kan. Yang pertama, tidak boleh melakukan solat. Okey, tidak boleh melakukan solat. Solat apa? Tak kisahlah solat itu sama ada solat fardu yang 5 waktu tu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, dan solat sunat. Solat sunat yang sedia maklum lah kan, solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat tarawih, solat sunat apa, sembahyang raya dah segalanya lah. Okey, dan kedua adalah berpuasa. Memang tak boleh berpuasa. Walau macam mana pun ketika berhadas besar, haid ni dia tak boleh untuk berpuasa. Sama je, puasa sunat ke puasa wajib pun tak boleh. Dan yang ketiga, memegang dan menyentuh Al-Quran. Tidak boleh memegang dan menyentuh Al-Quran. Okey, yang keempat pula, membaca Quran. Okey, dah pegang tak boleh, sentuh pun tak boleh, membaca lagilah tak boleh. Okey, membaca. Tapi di sini ada khilaf ulama yang mengatakan bahawa sekiranya kita dalam peperiksaan, okey, macam mana kita nak baca Quran sedangkan kita dalam keadaan uzur? Macam mana tu? Okey, khilaf ulama banyak. Kita boleh ambil khilaf pendapat yang, okey, nak kata pendapat yang paling ni lah. Sebab masa kita peperiksaan, kita tidak boleh ulang ujian kita, betul tak? Okey, ujian masa tu lah saja kita kena
mengalami peperiksaan. Tak boleh Ustazah saya dalam keadaan uzur tak boleh nak baca. Okey, maksudnya kat sini kita boleh baca Quran dengan niat, bukan niat nak baca Quran tu. Baca Quran kan niat dapat pahala. Tapi kita untuk ujian, untuk menduduki ujian sahaja. Okey, seterusnya perkara yang dilarang ketika berhadapan besar adalah tawaf. Tawaf ni apa tawaf? Tawaf ini adalah mengelilingi Kaabah ketika mana kita melakukan haji ataupun umrah. Okey, tawaf ni tak boleh kita lakukan sekiranya kita sedang berhajat besar. Ketika haid ataupun nifas, keluar mani, kita boleh kita melakukan tawaf. Okey. Kalau kita nak melakukan tawaf di rumah, contohlah kalau kita nak pusing rumah kita, bangunan kita, tak ada masalah. Sebab tawaf ni hanya dikhususkan pada keliling Kaabah sahaja di Mekah. Kalau nak kata Kaabah ada belakang rumah saya, bukan. Kaabah hanya di Mekah sahaja. Okey. Kau tengok yang bawah tu kan, hadas besar Ustazah tulis berwuduk. Okey, cuba tengok. Hadas besar kita boleh hilangkan dia dengan berwuduk. Hadas kecil, maaf. Hadas kecil kita boleh hilangkan dengan berwuduk. Okey, cuba tengok hadas kecil. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Hadas kecil adalah buang air kecil. Buang air besar. Jangan cakap pula buang air besar tu hadas besar. Tak Buang air kecil, buang air besar tu adalah hadas. Buang air kecil tu kencing lah, istilah dia yang senang kita pakai. Okey, buang air besar adalah hadas kecil. Apa lagi? Terbuang angin ke, itu adalah hadas kecil. Menyentuh perempuan ataupun lelaki yang bukan mahram. Okey. Cara untuk kita nak hilangkan hadas kecil ni cukup dengan berwuduk. Kalau kita berwuduk, habislah hadas kecil kita. Contoh kita tak ada semayang sebab kita terbuang air kecil. Kita dah ada wuduk. Tiba-tiba kita ada wuduk, kita terbuang air kecil, batallah wuduk kita tadi tu, dan kita nak hilangkan semula dengan nak solat ataupun nak melakukan perkara yang boleh dilakukan, kita kena berwuduk. Okey. Jadi kita tengok ada apa? Okey, seterusnya tengok yang di bawah tu hadas besar. Okey, hadas besar ni hanya kita boleh hilangkan hadas besar ni dengan mandi wajib. Contoh, kalau kita sudah haid tadi kan, dah suci daripada haid, kita perlu hilangkan dia. Kalau kita nak melakukan solat, puasa, pegang Quran, sentuh Quran, baca Quran dan sebagainya ni, kita perlu mandi wajib dahulu sebelum kita melakukan perkara-perkara yang dibolehkan. Okey. Maaf, siapa nama Mahuzan, boleh tolong ni tak? Maaf, nama Mahuzan Mazuhani. Sebab macam okey, terima kasih, maaf sebab Ustazah nak cakap tapi macam ada gangguan, jadi macam susah sikit nak namanya kan. Okey. Okey, hadas besar kita kena hilangkan ni dengan mandi wajib. Okey, hadas kecil cukup dengan berwuduk. Contoh kalau kita kata tadi buang air besar, hadas besar. Takkanlah setiap kali kita dah buang air besar kita kena mandi wajib. Tak kan? Kita cukup dengan berwuduk saja. Okey. Terusnya. Okey. Kita teruskanlah dengan cara kita tengok. Selepas kita haid tadi, kita nifas tadi, kita dah mengalami keluar mani, berjunub dan sebagainya, apa perlu kita buat untuk membersihkan diri kita dari semua-semua tu? Okey. Caranya kita kena mandi wajib. Mandi wajib dengan cara yang betul, barulah kita punya mandi wajib tu sah dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara yang lain. Contoh, cara mandi wajib dengan betul yang pertama adalah niat. Kalau tengok dalam gambar yang Ustazah tunjukkan tu, niat yang pertama, nawaitu raf'al hadathi akbari lillahi ta'ala. Aku berniat mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Masa kita berniat untuk mandi wajib. Dan seterusnya kita mesti membersihkan badan kita ni dari segala najis atau kekotoran di anggota badan kita ni. Supaya apa? Supaya air yang sampai di badan kita tu tak menghalang. Air tu tak menghalang lah. Kekotoran tadi tu tak menghalang air daripada sampai ke anggota badan kita. Okey, contoh sekiranya
tangan kita ni ada kesan liquid. Liquid paper tu kan dia macam putih, dia susah kan nak hilang tanggal kan. Jadi boleh tak kita nak tanggal tu mandi tapi ada kita tak perasan pun, contoh ada persolitik terlekat kat tangan kita mandi, okey, nampak tak air tak lalu dari kawasan situ, bermakna mandi wajib kita tidak sah. Kita kena ulang semula mandi wajib kita. Okey, sebab mandi wajib maksud dia kena semua badan kita ni kena air, kena ratakan. Yang ketiga tu meratakan air di seluruh badan. Maksudnya kena maksud kita mandi wajib tu badan kita ni kena air. Semua boleh kena air kan. Contoh dalam keadaan yang mana ratakan air seluruh badan, dia ada perkara sunat dia. Kita mandi dengan shower, kita mandi dengan air hujan tu kan. Jiwa semua. Okey, nak dapatkan sunat dia kita mulakan bahagian yang sebelah kanan dahulu. Sebelah kanan barulah sebelah kiri ataupun both semua. Okey, dengan niat tadi baca niat bersedia kotoran dan ratakan air di seluruh badan, dah sunat dilakukan ke kanan. Kemudian ikut susunan yang tadi tu. Kalaulah tengah-tengah dah siap mandi ni, macam yang saya cakap tadi kan, ada kesan solitik, ada kesan liquid paper pada tangan yang ataupun perkara-perkara lain yang boleh menghalang air daripada terkena kulit kita, memang kita kena ulang balik mandi wajib kita. Okey, boleh fahamkan yang tu kan? Sebab ni adalah benda yang paling mustahab. Ada orang dia tak tahu, ala liquid sikit je. Kalau pen lain, sebab pen dia adalah dakwat cair. Pen tu dia tak ada kesan boleh menghalang air boleh lalu je pada dia. Tapi kalau segi liquid paper, dari segi solid liquid, dari segi apa lagi yang boleh menghalang tu tak boleh, dia kena ulang balik mandi wajib. Okey, seterusnya. Okey, apa tanggungjawab kita selepas kita akhir balik? Okey, tanggungjawab kita. Okey, yang pertamanya tanggungjawab kita terhadap Allah lah. Okey, Allah ni sebagai pencipta kita. Okey. Tanggungjawab dia sama macam tanggungjawab yang disyariatkan oleh Islam, seperti apa? Seperti yang pertama solat, puasa, zakat dan haji. Okey, tengok kalau kita tak balik lagi sekalipun, tanggungjawab ni kita kena tunaikan secara slow-slow. Macam adik-adik sekalian kan, ada di kalangan adik-adik yang tidak balik lagi, tapi tidak bermakna adik-adik tak perlu pun nak solat, tak perlu pun nak puasa. Zakat dengan haji tu memang taklah, sebab zakat dan haji tu hanya dikhususkan pada orang yang dah bekerja, dah berkemampuan. Okey. Jadinya di sini walaupun adik-adik semua masih belum lagi balik, tapi kewajipan solat dan puasa tu tetap ada. Cuma dia tak jadi wajib. Kita kena mulalah slow-slow. Mula membiasakan diri. Bila perkara sudah jadi biasa, lama-lama benda tu akan jadi senang je. Takkan nak tunggu akhir balik dulu baru kita nak berpuasa, baru kita nak solat kan. Sebab seperti yang kita sedia maklum, solat ni merupakan tiang agama. Bila tiada solat, bila rumah kita tiada tiang, maka runtuhlah rumah itu. Itulah pentingnya kita menunaikan solat. Permulaan dia sekarang ni kenalah slow-slow untuk kita nak belajar. Okey, nak belajar untuk mendalaminya. Okey, dari segi tanggungjawab sepakai balik ni pula dari diri sendiri. Okey, dari sendiri ada yang pertama menjaga aurat dan maruah diri. Penting kita ni untuk menjaga aurat dan maruah diri. Untuk siapa? Untuk diri kita juga, untuk keluarga kita, untuk mak ayah kita, untuk semuanya. Sebab apa? Kita tengok kalau kita tak jaga maruah diri kita, siapa lagi nak jaga? Betul tak? Okey. Aurat, dari segi aurat, seperti yang sedia maklum, lelaki dari mana ke mana, perempuan dari mana ke mana. Okey, lelaki dari pusat hingga ke lutut yang wajib ditutup, tapi untuk takkanlah kita nak pergi sekolah pun tak pakai baju, alasannya bukan aurat, tak ikut kesesuaian. Okey, tapi itu adalah dari segi kita punya kita kena jagalah kan, takkanlah nak pergi sekolah orang nak pakai baju, kita tak pakai baju, sebab apa lah, bukan aurat pun. Tak apa, ikut kesesuaian lah. Okey, kalau kita kat rumah kita sekalipun tak pakai baju, ikutlah kan. Itu bagi lelaki ringanlah sikit, pusat hingga ke lutut bukan pusat dan lutut. Okey, pusat hingga ke lutut. Okey, manakala aurat perempuan pula, kecuali semua aurat, kecuali muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan sahaja yang bukan aurat. Okey, ada perbahasan cakap tentang pakai apa? Pakai niqab tu kan. Macam mana nak pakai niqab tu? Wajib ke tak wajib? Okey, niqab tu hukum dia sunat. Sebab aurat kita hanya semua badan kecuali muka dan tangan, muka dan tapak tangan. Okey, jadinya untuk orang yang pakai niqab tu menjadi wajib seseorang yang pakai niqab jika dia terlalu cantik.
Itu hukum untuk dia, bukan hukum untuk kita. Kita kena ingat itu itu pilihan dia nak pakai, ikut dia pakai. Tak payah kita nak cakap apa-apa tentang dia. Okey, yang kedua pula, tanggungjawab Serpaki Bali ni pula untuk diri sendiri, kita kena jaga kebersihan diri. Sebab apa? Menjaga kebersihan ni adik-adik dituntut dalam Islam. Sebab apa? Islam ni suka orang yang bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kalau kita tidak bersih, kalau kita dalam keadaan kotor, macam mana kita nak melakukan ibadah? Macam mana kita nak melakukan perkara-perkara yang Allah suruh? Hati kita pun tak tenang dalam keadaan rumah yang kotor, diri kita yang kotor, semua rasa tak tenteram. Okey, seterusnya tanggungjawab Serpaki Bali ni kepada ibu bapa dan masyarakat. Apa dia yang perlu kita buat? Okey, yang pertama kita kena jaga hubungan silaturahim. Okey, kalau perasan ni dalam pelajaran adab. Dalam kelas kafah kita kan banyak pelajaran adab yang kita terapkan dalam hubungan ni, jaga hubungan. Adab banyaklah ibu bapa dengan masyarakat, kita kena jaga hubungan silaturahim. Sebab apa? Kalaulah kita tidak menjaga hubungan silaturahim dengan masyarakat, dengan ibu bapa, boleh baik tak hubungan tu? Apa akan terjadi kalau kita tak menjaga hubungan silaturahim ni? Boleh tak bagi pendapat? Ada sesiapa yang nak cuba bagi pendapat tak? Ke mengantuk ke apa ke, mana tahu nak bersuara ke, asyik Sazah cakap saya nak cakap pula ke. Biasa dalam kelas Sazah macam itulah. Tapi ini sebab bergemik kan, masing-masing itu je. Okey, tak apalah Sazah cakap je. Kan ada nak cakap? Sazah bagi peluang nak bercakap. Ya ada. Okey. Kita kena jaga hubungan silaturahim ni supaya kita punya supaya apa? Supaya kita punya hubungan, contoh kalau kita tak jaga hubungan silaturahim, masyarakat dengan hubungan kita akan berpecah. Tak sama, tak satu kepala. Jiran minta tolong berpaling muka. Mak minta tolong, tak nak, asyik dengan diri sendiri je kan, buat hal sendiri je, tengok duduk bilik, tengok handset, main handset. Okay. Jadinya situ tak ada lah kan, kita kena jaga ni, ada adab kita lah, kita kena jaga adab. Okay, dan seterusnya adalah tanggungjawab Serpaki Bali dari semua ni adalah menjauhi pergaulan bebas. Okay, apakah yang dimaksud dengan pergaulan bebas ni? Okay, pergaulan bebas ni bermaksud perhubungan di antara lelaki dan perempuan yang bukan adik-beradik lah. Contoh saya bagi nampak mudah, bukan adik-beradik, bukan mak ayah, sepupu pun dikira pergaulan bebas juga. Tapi sepupu tu lebih rapat. Cuma orang yang paling mudah ayatnya, orang yang kita batas semayang kalau sentuh. Macam itulah pukul badan. Kita boleh bergaul tapi kena ada adab dia, kena ada cara dia. Bukannya boleh bertepuk tampar, pukul-pukul tak dia ada lah cara-cara adab dia. Seterusnya bila kita tadi tu kita dah tengok kan dari segi kita punya, bila kita dah balik tanggungjawab kita, apa yang perlu kita buat, peringatan dan bahaya ancaman terhadap ni. Bila kita semakin dewasa, bila kita dah semakin besar, bila adik-adik dah semakin dewasa dan semakin besar, banyak benda ini menjadi ancaman terhadap diri sendiri. Kalau tengok sekarang ni hampir semualah, kebanyakan orang semua ada gadget, semua ada handset. Kebanyakan lah, bukan semua tapi rasa kebanyakan lah ada. Bila ada benda tu, dia terdedah dengan macam-macam ancaman bahaya dia. Walaupun kita tak nampak di rumah, tiba-tiba berlaku kes bunuh diri, tiba-tiba berlaku kes terjun bangunan, tiba-tiba berlaku kes macam-macam kes kan kita pernah berlaku. Jadinya ini adalah berpunca daripada apa yang kita nak disampaikan sekarang. Kita tengok dunia cyber. Cyber ni internet yang berleluasa. Kita tengok melalui peranti, melalui gadget tadi, melalui handphone, melalui laptop dan melalui pelbagainya, kita dapat tengok melalui sini dapat sumber-sumber yang kita luar lah kan daripada rumah kita. Bila macam tu kita nampak lah. Yang kedua pula porno ataupun video lucah. Yang ketiga pula media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Ini adalah ancaman kepada kita nanti. Seterusnya saya akan terangkan satu persatu melalui selepasnya. Bahaya dunia cyber ni macam mana dengan internet yang berluasa tanpa had tadi kan, internet yang tanpa penggunaan internet tanpa had, kita terdedah kepada orang asing ataupun kenalan yang orang jahat lah maksudnya. Bila terdedah daripada sini,
banyaklah berlaku yang berdua tu kan terdedah pada jenayah cyber seperti judi cyber, penipuan, hacker, penyebaran berita palsu. Okay, kalau tengok daripada bahaya cyber ni, inilah daripada tak kenal orang, tiba-tiba kenal orang, tiba-tiba orang tu jahat pula, na'udzubillah kan. Maknanya kita kena berhati-hati. Okay, terdedah juga daripada yang ketiga tu, terdedah kepada visual dan maklumat yang tidak ditapis. Okay, ni adalah kalau tengok dalam TV tu, ada selalu iklan kan, tengok tentang berita palsu ke apa ke kan, tengok jangan kongsi kalau tak pasti jangan kongsi. Okey, yang keempat, bahaya bully cyber yang boleh membawa keguguran dan kematian. Ini yang saya terangkan tadi yang sedikit sebanyak tu, bahawa bila kita sudah semakin dewasa, kita terdedah dengan internet dan apa yang perlu kita jauhi adalah benda-benda ni lah. Internet ini kena, okey, kadang-kadang berlaku kes pembulian, mula-mulanya ejek mengejek melalui cyber, melalui internet, melalui aplikasi WhatsApp semua kan. Bila satu hari nanti berjumpa berdepan pula, macam-macam pula, bertumbuklah, bergaduhlah macam-macam. Okay, itu adalah bahayanya permulaan perkenalan daripada internet. Okay, seterusnya bahaya yang kedua adalah bahaya kedua adalah porno ataupun video lucah ni. Bila kita sudah meningkat dewasa, na'udzubillah, harap-harap adik-adik yang ada di sini dan harap-harap adik yang berada di luar tidaklah selalu menonton tengoklah macam ini, sebab dia sangat berbahaya, sebab dia boleh memberi kesan negatif kepada tubuh badan, dia boleh merosakkan otak dan menjadikan fikiran kita lemah. Okay, internet kalau kita salah guna memang binasa, tapi kalau kita pandai guna, insyaAllah boleh manfaat kepada kita. Okay, kesan negatif pada bahaya video lucah ni adalah risiko kepada penyakit nyanyuk sebelum tua. Ini benda ni memang sudah dikaji dan memang ada yang berlaku, boleh merosakkan otak. Apa yang saya ceritakan ni melalui hasil kajian, bukan semata-mata untuk bercerita. Dia kesan negatif, maksud kesan buruk lah kepada tubuh badan kita, boleh merosakkan otak menjadi lemah, fikiran jadi lemah dan berisiko juga dengan penyakit nyanyuk sebelum usia. Okey. Yang kedua pula, meruntuhkan institusi kekeluargaan. Bagaimana? Bila banyak melihat dengan video-video yang tak sepatutnya ni, banyak berlaku kes-kes mahram, berlaku kes-kes yang tak sepatutnya. Okey. Terdedah juga dengan jenayah seksual. Okey. Ini adalah di antara bahaya melihat video lucah lah. Okey. Dan seterusnya, bahaya yang ketiga, media sosial. Okay, media sosial yang tadi tu kita gunakan cyber sebagai internet kan. Okay, media sosial ni pula sebagai platform, sebagai aplikasi dia, apa dia? Contoh Facebook tadi, WhatsApp. Kalau kita pandai guna, bermakna dapatlah manfaatnya. Okay. Yang pertama, bahaya media sosial ni juga, bila selalu kita tengok cerita-cerita yang selalu kita tengok cerita-cerita viral, cerita apa, contoh orang kita tengok orang update dalam Facebook, pergi ke mana, pergi melancong sana sini, kita pun rasa macam rendah diri. Rendah diri sebab kita tak pergi melancong macam dia. Nampak kat situ. Lepas tu kalau nampak orang makan makanan mewah-mewah, pergi hotel mahal, kita rasa rendah diri. Ni adalah bahaya media sosial. Tapi kalau kita pandai menggunakannya dengan cara yang betul, benda tu tak jadi masalah pada kita. Ikutlah, itu rezeki dia macam tu, rezeki kita macam gini. Okay, nampak tak? Itu adalah kalau kita pandai gunakan kelebihan yang ada untuk media sosial ni, kita boleh mungkin dapatkan maklumat baru. Contoh kita sekarang ni melalui Google Meet, kita buat perjumpaan untuk apa? Untuk menambah ilmu. Kita gunakan dengan cara yang berfaedah. Okey, bahaya media sosial kedua adalah sering berasa takut, menjadi orang tidak tahu perkara yang viral atau popular. Inilah macam lebih kurang dia yang pertama tadi kan. Maknanya sentiasa nak tahu perkembangan masa. Maknanya hidup dia dengan handphone, hidup dia dengan pagi, petang, siang, malam menghadap handset, dia menghadap laptop, dia menghadap apa lagi, apa-apa yang ni lah. Dan ketiga pula, bahaya media sosial ini tidak kisah dengan keadaan sekeliling, fokus dengan gadget dan media sosial. Okay. Kalau kita gunakan media sosial ni sebagai tambah maklumat, insyaAllah lah apa yang kita dapat tu manfaat untuk penggunaan kita. Ini sahaja bagi penerangan. Okay, adik-adik mungkin ada yang dah ada telefon, dah ada ni, tapi kalau pandai menggunakannya, kita akan mendapat manfaat. Contoh, lepas siap kerja sekolah, masa PDPR baru ni, siap kerja sekolah, tengok apa? Okay, rehat dulu. Lepas rehat pun tengok handset, tengok YouTube.
Kalau ambil yang manfaat, kita akan dapat faedah lah. Kalau tengok kartun, tengok benda-benda tentang kita dapat mudarat lah. Okey. Seterusnya, cara nak mengatasi ketagihan kita untuk melihat yang tadi tu kan. Yang pertama ni adalah cara nak mengatasi, bagaimana kita nak mengatasi tentang kita punya tu kan. Yang pertama dunia cyber ni, tetapkan matlamat dan jaga masa. Ni secara kesimpulan yang saya buat kan. Yang pertama ni masa kita nak tengok internet tu, kita kena tetapkan masa. Contoh satu hari berapa jam dia, macam adik-adik yang sesuai sejam 2 jam je lah kan. Masa sekolah, siap kerja sekolah, buat kerja sekolah, siap tu betul barulah nak main game ke sekejap ke. Okay, ambil lah masa dalam setengah jam. Okay, paling lama sehari dalam 1 jam saja untuk adik-adik yang sekolah rendah ni kan. Sebab apa? Bila kita berlebihan sangat, kita punya banyak keburukan yang lain dapat. Contoh sakit mata, kita jadi macam tantrum, nak bergaduh je, tak dapat tu nak juga, tak dapat nak juga. Okey, jadinya kita kenalah bahagi masa dengan seimbang antara dunia cyber dengan kehidupan kita yang nyata ni. Jadikan dia sebagai tempat untuk timba ilmu yang berfaedah, bukan untuk yang sia. Dari segi selain itu pula kita kena dari segi ni sebenarnya gabungkan pun boleh juga media sosial dengan dunia cyber ni lebih kurang. Cumanya kalau cara kita nak mengatasi lagi, kita kena sibukkan diri dengan aktiviti luar seperti apa dia? Bersukan ataupun beriadah bersama rakan dan keluarga. Okey. Elakkan sebelum tidur tu tengok handphone. Kalau boleh sebelum tidur tu simpan jauh-jauh, barulah kita tidur supaya dapat tidur yang berkualiti. Dan masa malam-malam tu boleh merosakkan mata kita lah kan. Sayang, kecil-kecil lagi dah pakai kacamata, kecil-kecil lagi mata dah sakit. Okey, mana kita nak guna lama, jadinya kita kena jaga. Okey, selain tu banyakkan solat 5 waktu, membanyakkan puasa wajib dan sunat, dan memperbanyakkan aktiviti bersama keluarga. Okey, so benda-benda ni semua ni dapatlah mengatasi kita daripada ketagihan untuk melihat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Kalau kita pandai ambil faedah, insyaAllah dapat manfaat. Okey, sini benda ni mungkinlah tak berlaku lagi pada adik-adik, cumanya peringatan akan datang lah supaya satu hari nanti bila sudah kembali dapat memikirkan baik dan buruk, kita dapatlah kita dapat tengok apa yang baik dan buruk ni. Ustazah bagi pendedahan awal supaya nanti di masa akan datang berfikir dulu sebelum nak menggunakan sesuatu. Okey, seterusnya pesanan Ustazah. Ringkas dan padat je kan hari ni kan. Anda nak masuk pada penghujung dah pun. Pesanan Ustazah pada semua, jaga diri kita, hiasi peribadi kita. Sebaik baik wanita adalah wanita yang solihah. Sebaik-baik anak adalah yang membahagiakan kedua ibu bapanya. Kalau kita nak jadi anak yang bermanfaat di dunia dan akhirat, kenalah berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Ibu bapa kita merupakan ladang syurga bagi kita. Bermaksud kat sini, anak-anak yang taat, pada hari kiamat nanti doa-doa anak-anak yang baik ni lah akan diterima oleh Allah kan. Ada pula orang telefon Ustazah ni. Seterusnya macam ni lah kita punya, kalau program online ni adalah gangguan-gangguan lain kan. Anak-anak Ustazah duduk di belakang-belakang apa semua. Seterusnya tak ada dah. Habis dah kita punya pengisian hari ni. Memang tepat sebab apa Ustazah tak naklah melengahkan masa supaya yang sedikit ini kita boleh mengambil manfaat. Ketepatan ni dah faham lah kan. Bila dah petang mengantuk macam kan. Jadinya Ustazah serahkanlah kepada Ustazah punya rakan, nama Ustazah Munirah di sini kan. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustazah Nurul Syuhada binti Al-Qaniti atas pengisian yang penuh bermakna sebentar tadi. Okey, seterusnya majlis teruskan dengan sesi soal jawab. Jadi kepada para hadirin, hadirat dan juga anak murid yang ingin tanya soalan, boleh tarik soalan ke ruang chat ataupun juga boleh terus buka mic, kenalkan diri, lepas tu bagi tahu soalan untuk Ustazah Nurul Syuhada jawab. Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan akil balik ni? Mungkin ada yang tak faham tanda-tanda akil balik macam mana. Saya tak sama lah. Saya lelaki, saya perempuan. Lepas tu perkara dilarang.
cara mandi wajib dan bahayanya media sosial, dunia cyber dan juga penuh. Dan cara untuk kita mengatasi di dunia cyber, media sosial ni dia bergantung kepada cara kita mengaplikasi. Kalau kita pandai guna dengan yang baik, maka baiklah yang kita dapat. Kalau kita gunakan ke arah keburukan, maka yang buruk yang kita dapat. Okey, ada apa-apa soalan? Mungkin tiada apa-apa soalan. Saya ada bagi link pendaftaran dekat ruang chat. Boleh masukkan nama dan juga detail untuk saya hantar pengurusan hantar sijil digital nanti, dan juga lepas ni saya akan bagi satu link untuk soal kaji selidik berkenaan webinar yang kita join hari ini, iaitu persediaan menghadapi akhir balik. Okey, Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi kita sebentar tadi, selesai sudah webinar kita iaitu persediaan menghadapi akhir balik. Okay, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustazah Nurul Syahadah di atas perkongsian yang sanggup luang masa berkongsi ilmu kepada seluruh hadirin hadirat anak murid pada petang ini. Semoga Allah berkati segala ilmu yang telah dicurahkan. Okay, terima kasih kepada join webinar pada petang ini, anak-anak murid, rakan, saudara mara ataupun semua. Saya dah ada letak nanti link, nanti akan sediakan borang maklum balas. Jadi saya harap semua boleh isi maklum balas ni pada PowerPoint yang sediakan. Seterusnya, sebelum majlis kita berakhir, mari kita sama-sama bergambar. Boleh gambar untuk tanda kenang-kenangan. Jemput semua, boleh tak buka kamera? Buka kamera masing-masing. Kalau tak ada kekangan, kalau ada kekangan tak apalah. Okey. Dan akhir kata saya mohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang pendadikan majlis ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya sudahi majlis dengan perangkat pantun Tuan Putri pergi ke kuah, pergi semula sebelah pagi. Kita berjumpa, akhirnya berpisah. Diizin Allah, insyaAllah bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Safwan. Terima kasih Ustaz Fah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz Syaramirul. Sama-sama.